Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada protein. So, protein, apa yang perlu kamu capai adalah dalam 4.3 standard pembelajaran menyenaraikan unsur sama seperti karbohidrat, mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian. Okay, penguraian dipeptida dan juga polipeptida. Ingat kembali yang kita dah belajar tentang karbohidrat. Pembentukan, nama prosesnya adalah kondensasi. Manakala penguraian proses hidrolisis. Okey. Menulis persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian dipeptida mewajarkan kepentingan protein. Sama sahaja dia punya SP. So, unsur dalam protein. Okey, protein ni dia adalah sebatian kompleks. Okey, yang terdiri daripada kalau tadi karbohidrat CHO, sekarang protein dia ada unsur CHON, nitrogen, ataupun CHOS, adanya sulfur, ada sesetengah protein, ataupun CHOF, iaitu ada sesetengah protein mengandungi unsur fosforus. So, makanan yang kaya dengan protein biasanya ikan, daging, susu, kacang dan juga telur. Jadi, monomer bagi protein adalah asid amino. Apakah monomer bagi karbohidrat? Iaitu glukosa. Monomer bagi protein, asid amino. Kita pergi kepada SP yang kedua, iaitu pembentukan dan penguraian dipeptida. As we all know, kalau kita tengok pembentukan protein, dia terdiri daripada asid amino, gabungan antara dua asid amino melalui proses kondensasi, ia akan membentuk dipeptida. Namun, berbeza dengan karbohidrat, karbohidrat dia terlibat dalam ikatan hidrogen. Dan kalau protein dia terlibat dalam ikatan peptida. Okey, bila proses kondensasi, ianya akan membebaskan satu molekul air. Begitu juga apabila dipeptida bergabung dengan dipeptida yang banyak, ia akan membentuk satu rantai polimer yang dinamakan polipeptida. Proses masih sama, iaitu pembentukan kondensasi, penguraian, proses hidrolisis. Ini kita panggil ianya sebagai polipeptida. Okey. So, uji minda 2, uji minda 7 saya pun dah letak pun jawapan. Antara berikut yang manakah proses penguraian dipeptida kepada asid amino? Penguraian. So, penguraian pecah lisis dia perlu kepada air. So, jawapannya adalah hidrolisis. Okey, kita tengok kepada uji minda 8. Kalau dilihat kepada protein X, jujukan rantai panjang, maka ini kita kenali dia sebagai polipeptida. Manakala penguraiannya dipecahkan kepada dua, iaitu dipeptida. So, bila dipeptida, nama prosesnya adalah hidrolisis. Bincangkan struktur protein. So, yang pertama, protein X dia terdiri daripada satu rantai polipeptida yang linear dan adanya jujukan asid amino ataupun dipeptida. Okey, bincangkan bagaimana hasil dalam rajah di atas terbentuk. Okey, mana hasil? This one. Okey, proses protein X mengalami hidrolisis. Ni nama proses. Poin yang pertama. Hidrolisis, apa maksud hidrolisis tu? Ikatan pada polipeptida diuraikan membentuk dipeptida. Okey, boleh? Cikgu rasa laju sikit ni. Okey. So, kita pergi kepada apakah kepentingan protein? Yang pertama, biasalah protein sebenarnya untuk pertumbuhan, for growth. Untuk pertumbuhan. Kenapa untuk pertumbuhan? Satu, ianya membina sel baharu. Kedua, ia membaiki tisu yang rosak. Selain itu juga, protein dia penting untuk sintesis enzim, hormon, antibodi dan juga hemoglobin. Okey, yang keempat, ianya membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan miosin pada tisu otot. Okey, kita tengok kepada uji minda 9. Cikgu tinggalkan soalan ini untuk kamu
jawab. So ingat sekali lagi, tadi tu protein, sekarang kita tengok kepada makanan tinggi lemak. Stay tune untuk 4.4. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sekali lagi untuk 4.4 iaitu lipid. Okey, standard pembelajaran sama seperti karbohidrat dan juga protein. Apa yang penting yang perlu kamu tahu? Yang pertama adalah unsur. Yang kedua, jenis lipid yang utama, menjelaskan. Ingat menjelaskan. Kemudian, memerihalkan pembentukan dan penguraian triglycerida, menulis dan menerangkan persamaan perkataan, and then yang last kali, kepentingan lipid. Ingat, 5 benda ni kamu mesti tahu. Setiap kali ulang kaji, reflect balik. Aku dah capai ke lima-limanya? Okay, and then unsur dalam lipid. Lipid ni dia sama seperti karbohidrat. Sebab apa? Ia merupakan sebatian hidrofobik. Hidrofobik, fobia terhadap air. Tapi ianya hadir secara semula jadi dalam tisu haiwan dan juga tisu tumbuhan. So, unsurnya adalah CHO. Sama seperti karbohidrat. Unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Namun begitu, nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen adalah jauh lebih tinggi. Monomer bagi lipid dia ada dua, iaitu gliserol dan juga asid lemak. Apakah monomer bagi karbohidrat? Glukosa. Apakah monomer bagi protein? Asid amino. Apakah monomer bagi lipid? Gliserol dan juga asid lemak. Okey, next kita pergi kepada jenis lipid. Jenis-jenis lipid kita ada, lipid dipecahkan pula kepada lemak, lilin, fosfolipid dan juga steroid. Kita lihat kepada pembahagiannya. Okey, lemak dan minyak merupakan triglycerida. Ini banyaklah kita jumpa dalam kehidupan harian kita. Minyak masak, dia adalah triglycerida. Triglycerida, dia merupakan sejenis ester yang terbentuk daripada proses kondensasi satu molekul gliserol dan juga 3 molekul asid lemak. Maknanya triglycerida ni, awak kena faham ni, terdiri daripada satu molekul gliserol dan juga 3 molekul asid lemak. So ini gambarannya. 3 molekul asid lemak, 1 molekul gliserol. Minta tolong faham. So yang berdiri tegak ini adalah gliserol. Okey, jadi pembentukan dan penguraian triglycerida, itu dia terlibat dalam lemak lah. Okey, gliserol ialah sejenis alkohol. Tengok sini, gliserol adalah sejenis alkohol yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil. OH lah. Okey, asid lemak pula terdiri daripada rantaian hidrokarbon yang berbeza bilangan atom karbonnya. Asid lemak boleh wujud dalam keadaan tepu ataupun tidak tepu. Lemak yang mengandungi asid lemak tepu dipanggil lemak tepu, manakala lemak yang mengandungi asid lemak tak tepu dipanggil lemak tak tepu. So, lemak pula terbahagi kepada dua, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, lemak tepu, contohnya dia dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Contohnya margarin. Lemak tak tepu, dia dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Dia adalah lemak. Contohnya minyak masak. So, kehadiran lemak boleh diuji melalui ujian emulsi etanol. Okey, pembentukan tumpukan putih itu menunjukkan keputusan positif kehadiran lipid. Jenis lipid yang kedua iaitu lilin. Lilin dia bersifat kalis air. Biasanya dijumpai pada sebum, kutikel yang menutupi epidermis daun, buah dan juga biji benih. Kalau tengok dekat daun, bahagian atas dia try awak kikis sikit, ia akan keluar macam lapisan berlilin, iaitu lapisan kutikel. Kemudian fosfolipid. Ini kita dah belajar pun dalam bab 3. Ia merupakan komponen utama membran plasma. Dan yang last kali jenis lipid adalah steroid. Steroid adalah merupakan sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Contoh steroid adalah kolesterol dan juga hormon seks, termasuklah estrogen, progesteron dan juga testosteron.
Apa maksud steroid? Dia adalah sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Maksudnya dia adalah tidak mengandungi asid lemak. Dia adalah gliserol. Okey, kita pergi kepada uji minda 10. Okey, berikan persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Untuk soalan ini, bila nak tulis perbezaan dan juga persamaan, ini adalah soalan pada aras analisis. Okey, analisis. So, bila persamaan, elakkan letak dalam jadual. Okey, persamaan kedua-duanya dibina daripada 3 asid lemak dan 1 gliserol membentuk 1 trigliserida. Persamaan yang kedua, pembentukan trigliserida melibatkan proses kondensasi, iaitu membebaskan molekul air. Berapa? 3 molekul air. Pemecahan trigliserida melibatkan proses hidrolisis. Ini apa? Pembentukan. Kondensasi. Pemecahan. Hidrolisis. Itu adalah persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Dalam peperiksaan, jangan guna 3 kolom macam ni. Kalau nak guna kolom lah. Kalau nak guna jadual. Kalau nak guna jadual, hanya 2 kolom sahaja. Sepatutnya lemak tepu contoh di sini. Contohnya margarin. Lemak tak tepu contohnya minyak masak. Macam tu. Okey, ayat ni mesti berada dalam kolom ini. Kehadiran ikatan ganda 2 tiada. Maksudnya lemak tepu tiada ikatan ganda 2. Manakala lemak tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2 lah. Okey, keupayaan membentuk ikatan kimia disebabkan yang ini dah tak ada pun ikatan ganda 2, maka tak boleh. Sebab tu dia dah tepu, dia tak boleh nak combine dengan ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Namun begitu, lemak tak tepu masih boleh disebabkan oleh kehadiran 1 ikatan ganda 2. Pada keadaan bilik, dia adalah dalam bentuk lemak tepu pepejal. Yang ni teacher dah terangkan tadi. Lemak tak tepu dalam keadaan cecair. Kandungan kolesterol lemak tepu of course lah tinggi. Margarin kan? Tinggi. Manakala minyak masak kandungan kolesterolnya adalah rendah. Okey, kita pergi kepada SP yang last kali iaitu kepentingan lipid dalam sel. Okey, apa? Lipid unsur pun sama dengan karbohidrat, maka ia membekalkan simpanan tenaga bagi haiwan. Biasanya dia simpan lemak kat mana? Di bawah tisu adipos. Di bawah tisu adipos. Itu adalah simpanan tenaga bagi sel haiwan. Yang kedua, ia juga merupakan pelapik bagi melindungi organ-organ dalaman. Kalau awak tengok masa gerber baru ni, awak tengok jantung lembu, dia ada lemak-lemak di bahagian tu supaya ianya boleh melindungi organ dalaman. Yang ketiga, ia juga bertindak sebagai penebat haba bagi haiwan. And then, ia juga adalah pelarut vitamin A, D, E, K, vitamin larut lemak. Okey, glikolipid yang terdapat pada membran plasma boleh memastikan kestabilan membran plasma yang ia juga membantu dalam proses pengenalpastian sel. Maknanya tak adalah bahan luar tu masuk direct sahaja. Okey, we have done carbohydrate, protein and juga lipid. So the way to get started is to quit talking and begin doing. Maksudnya, kalau kita nak kejar A+, kita bolehlah stop daripada buka kedai kopi. Maksudnya boleh start ulang kaji. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.